Apakah salahku? Apakah dosaku? Sering gagal dalam bercinta. Oh, mengapa hanya sementara api yang menyala padam tiba-tiba. Oh, quality, oh quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam quality. Selamat datang ke channel Pancur Emas A to Z KMS 4 episod 9. Baik, kita terus lagi bersantai. Kita akan sambungkan ya ke arah TKM bahagian 2, di mana permulaannya kita katakan sebagai nak mudahkan istilah maupun perkara isu quality TKM ni terlihat pada sebuah rumah. Namun kita ada beberapa prinsip yang perlu kita ketengahkan dulu ya. Kita fahami dulu prinsip-prinsip yang diketemui atau ditemukan oleh pakar dalam bidang TQM, Dr. Edward Deming. Beliaulah yang mengeluarkan prinsip TQM untuk kita memahami dan mengikutinya. Jadi TQM adalah satu pengurusan kualiti menyuruh, di mana kita katakan sebagai satu konsep, satu budaya kerja baru, dan di manakah pengertian dan konsep dia, kenapa kita perlukan TQM, dan kadar kejayaannya bergantung kepada betapa serius ataupun betapa kita meletakkan perhatian yang bersungguh-sungguh kepada program berikut. Memang ada gagal ya, tidak semestinya tidak ada kegagalan dalam implementasi TQM. Dan ia sistem yang disebut sebagai pengurusan top bottom, maknanya dari atas dan akan dibawa atau diserapkan ke paras pertengahan dan ke bawahan. Begitulah keadaan dia. Jadi untuk slide seterusnya kita lihat pada pengertian dan konsep. Jadi di sini cara pengurusannya, sistem dalam TQM bermaksud kerja ya, dan serta dia punya, kita boleh katakan tools atau peralatan yang mestilah teratur dan juga mestilah bersistematik dan konsistensi lah amat penting. Apa sekalipun kerja-kerja yang kita lakukan mestilah konsisten. Kalau tidak konsisten, maka tidaklah akan menzahirkan ataupun melahirkan kerja-kerja mutu-mutu yang kita inginkan. Maka kerja dan tugas perlu ada dokumentasi, tidak boleh lari. Kalau tidak suka dokumentasi, maka sistem ini tidak boleh digunakan pakai. Maknanya kita ada SOP secara hitam putih, ditulis dan diguna pakai ya, seperti mana-mana SOP lah. Jadi worksheet memang tu kertas kerja kita pun perlu ada, yang kita kena log in, log out ataupun tulis apa sahaja yang kita laksanakan dalam tugas. Dan ada checklist ataupun check sheet di mana kita kata sebagai untuk nak, bukan audit tapi audit kecilan lah ya, kita ada check, kita check and balance. Kita akan seimbangkan ataupun mengimbangkan kerja-kerja kita supaya kita jalan lancar dan mengikut kita punya aliran dan peraturan kita. Dan auditan memanglah kita kena buat berjadual ya, auditan berjadual di sini ya. Jadi seterusnya kualiti pula, apakah kita dah banyak kali cakap pasal kualiti. Apakah maksud dia mengutamakan pelanggan? Memanglah apa dikatakan sebagai pertama sekali yang kita perlu ingat dalam apa-apa pengeluaran dan dalam barangan perkhidmatan pelanggan. Itulah sebabnya kita
titik beratkan. Kita punya nak ada quality management system, nak ada apa-apa saja ya untuk mengeluarkan khidmat dan perkhidmatan dan barangan yang bermutu tinggi, tidak lain tidak bukan hanyalah untuk pelanggan dalaman dan luaran. Internal customer, external customer, kita akan lihat secara tak langsungnya kita akan dapat faham siapa pelanggan dalaman dan siapa pelanggan luaran ya. Dan begitu juga sistem quality menyeluruh ini bermaksud setiap sesuatu, maknanya dari A, B, C, D seterusnya, kerja-kerja kita dan setiap individu siap bekerja penting ya, dalaman dan luaran juga ya. Kita ada sebagai pembekal kan. Pembekal maknanya adalah kita punya individu maupun pembekal dari luar. Di dalam tempat kerja organisasi kita kan, kita ada juga orang-orang pekerja-kerja yang mesti mahir dalam apa yang dilaksanakan ya. Lepas itu seterusnya slide kita yang ketiga. Yang sebut satu tadi adalah Dr. Edward Deming. Dialah keluarkan 14 prinsip yang digariskan sebagai asas ya. Namanya asas tapi penting dan sukar kalau tidak dipelajari dan hayati, disukai ya, dan dipraktikkan, diamalkan. Boleh kata asas, tapi kalau tidak diamalkan maka tidaklah semudah yang kita fikirkan. Nombor satu ya, prinsip nombor satu adalah dihasilkan sebab untuk meningkatkan kita kata peningkatan lah, improvements. Kita hendakkan setiap kerja kita ataupun setiap tugas kita ada peningkatan dari dahulu, dan ini hari lebih baik dari semalam dan seterusnya. Maka kita panggil senang keduanya, kita panggil satu adopt, di mana kita panggil, kita serap filosofi, bunyi macam filosofi ya, philosophical ya, budaya kerja yang baru. Budaya kerja baru ni kalau kita lihat kepada istilah filosofi, ialah kita mesti ada satu konsep, satu pemikiran ya, yang ingin meningkatkan kemajuan, meningkatkan kualiti. Maka dari filosofi dia akan berkembang dan dia akan berubah menjadi satu budaya kerja baru. Ini permulaannya kita pandang kepada apakah prinsip-prinsip dia dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga dia kita panggil sebagai hentikan bergantung kepada pemeriksaan. Kerana teknik pemeriksaan ni memanglah bagus ya, kerana kita tapi kita akan buang masa atau kita akan tidak memberi perhatian kepada tugas-tugas yang lebih rumit. Kalau kita hanya nak buat pemeriksaan kan, contoh kalau buat kuih kan, setiap yang dikeluarkan tu, kuih tu nak lihat, nak diperiksa sama ada okey tak okey, maka itu bukan cara TKM lah. Cara TKM adalah kita membuatnya sebagai satu budaya kerja baru, dan kita akan ada satu check and balance. Mana kita tahu, kita pasti dengan ada SOP yang betul, dengan cara pemikiran yang betul, dengan cara pekerjaan yang betul, barangan khidmat yang kita buat itu akan keluar dengan baik. Jadi itulah disebut sebagai tidak perlu lagi ada inspection ya, untuk mencapai kualiti. Itu yang prinsip yang ketiga lah. Yang keempatnya hanya kita panggil sebagai bekerjasama dengan satu pembekal. Tadi kita sebutkan kita ada outsourcing maupun kita kata sebagai kita outsource kita punya barangan ataupun kita punya barang-barang yang akan perlukan untuk kita buat kerja. Jadi kita tidak mahu lebih dari satu pembekal kerana merumitkan konsistensi barangan yang ketinggian, kualiti disebut sebagai barangan awal lah ya, maknanya piece parts ataupun kita punya, kalau kita sebut sebagai resepi-resepi tu, kita mestilah cari daripada satu
punca, satu sumber yang mampu memberikan khidmat pada kita yang baik dengan membekalkan pada kita barang-barang yang kita inginkan. Setelah mereka jaminkan kepada kita, akan keluarlah memberikan kita kepuasan. Jadi ini satu lagi sebabnya, satu pembekal ialah kalau kita ambil satu pembekal, kita boleh jimatkan kos kerana kita ada persetujuan ataupun bilateral kan, persetujuan bilateral untuk mereka pembekal kita, dan kita pun bersetuju untuk membayar mereka. So adalah konsesi ataupun kita panggil sebagai diskaun-diskaun yang sepatutnya. Jadi begitulah dalam konsesi dan dalam kita panggil pembekalan mereka itu, ya. Jadi seterusnya slide yang berikut adalah prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima ini adalah penting kerana kita lihat kepada amalan peningkatan berterusan. Ini suatu perkara yang sukar ya untuk kita nak memahaminya. Bagaimanakah kita nak tingkat cara berterusan? Tidak lain tidak bukan latih dan terus dilatih diri kita, dan juga kita punya nak kata sebagai next online tu memang kita punya customer, pelanggan dalaman. Jadi kita mestilah melatih diri kita supaya lebih cekap, ya. Kita melatih diri kita supaya lebih jitu, ya. Kita lebih kepada komitmen yang tinggi. Jadi inilah amalan yang disebut sebagai peningkatan berterusan. Tanpa continuous improvement ni, maka sukar untuk nak mencapaikan total quality management atau pengurusan quality menyeluruh ni. Prinsip yang keenam disebut sebagai latihan. Kita tidak adalah macam tutup hilang ataupun tutup kawasan tugas-tugas kerja untuk melatih diri. Tidak. Kita akan latih sambil bekerja. Saya rasa on the job training ni tidak asing lagi bagi kita yang sudah dalam bidang pengeluaran dan jaminan khidmat ni, ya. Kita akan terus berlatih. Sekarang ni pun kalau kita buat panggilan mana-mana pihak, akan disebutkan sebarang perbualan ni akan dibuatkan recording untuk memberikan latihan untuk dia punya kaki tangan. Begitulah juga kita pun on the job training. Kita latih diri sambil kita bertugas. Maknanya kalau ada kesilapan di situ, kita akan baikkan ataupun baiki kesilapan itu secara kita bekerja, sambil bekerja. Itulah. Yang ketujuhnya memanglah ini, kepimpinan ni saya dah sebut banyak kali dah, ya. Kita memimpin diri kita. Kita pemimpin kepada orang bawah kita. Kita dipimpin oleh orang atasan kita. Jadi kita sebagai individu yang dalam konteks quality system, quality menyeluruh ni, sudah tentulah pemimpin yang amat penting, ya. Kalau kita tidak melaksanakan kepimpinan yang tinggi, leadership qualities, quality pembinaan yang tinggi, maka amat tidak akan hasil kerja-kerja yang kita hasratkan. Leadership qualities amat penting, ya. Dari sudut kerajinan kerja, dari sudut jagaan masa kerja, dari sudut tidak membuang masa, ya, dari sudut total komitmen ataupun sepenuh masanya kita beri perhatian yang begitu jitu, ya, kepada tugas yang kita nak laksanakan gitu. Prinsip yang ke-8 adalah singkirkan, kita panggil sebagai apa ni, fear, ya, fear management ataupun eradication of fear ni. Memang kalau kita khawatir ataupun kita rasa tidak begitu macam confident, tidak ada rasa, kita rasa ada sikit takut ataupun
was-was ataupun kerisauan, maka itu menjejaskan kita punya tugas. Akan menjejaskan tugas kita. Kerana sebagai individu yang bekerja, hendaklah kita laksanakan tugas kita dengan cara tanpa ada rasa takut. Saya rasa itu tidak mudah, tidak susah untuk difahami, ya, mudah untuk kita ketahui, ya, ataupun kita singkirkan perasaan takut atau risau, ya. Seterusnya, prinsip yang ke-9 menyebutkan pada kita tidak boleh ada nak sebut apa, ya, dinding, ya, ataupun saya simpan saya, you simpan you, ataupun antara dua pekerja ni merahsiakan sesuatu untuk tugasan lah. Memang peribadi tidaklah, ya, tidak dipersoalkan, tetapi untuk tugasan ni, maknanya setiap pekerja yang dalam pembikinan ataupun dalam apa sahaja tugas-tugas dalam organisasi maupun swasta maupun mana-mana tempat lah, ya, dia mesti open ataupun mesti berkongsi, mesti memahami sama-sama, bekerjasama. Jadi tidak ada wall ataupun dinding ataupun yang dikatakan sebagai boleh kita laksanakan tugas itu dengan baik. Ya, mesti ada free flow, kan. Itulah kalau kita lihat kepada simple lah, ya, pada mudahnya, kalau kita dengan pekerja-pekerja, rakan-rakan sekerja, kita mestilah anggap inilah semua perut nasi kita sama-sama, maka kita naklah bekerjasama. So kita break down all barriers, apa sahaja, ya, suka tak suka, itu personal. Tapi dalam tugas kita kena berbincang perkara yang terbaik ataupun yang perlu kita laksanakan bersama. Prinsip yang ke-10 adalah kita dah dikasih, eradicate, ya. Apa slogan lah, banyak sekarang ni slogan seperti safety first lah, seperti customer rights lah, kan. Ini sebenarnya ini adalah satu sasaran yang boleh dikatakan sebagai orang dah macam tak mau lihat lah, ya. Itu sekarang slogan di jalan raya baik, slogan di mana-mana lah, perlu kita ubah sesuai mengikutkan keadaan semasa. Kerana kalau ada slogan yang pekerja mesti kata disebut sebagai jangan, mesti bertanggungjawab saja, pekerja mesti slogan-slogan seperti hari ini hari yang macam tegas, lampu tegas. Jadi pekerja-pekerja sekarang ni dia mau di samping dia melaksanakan tugas dia tu, dia mau freedom of mind, ya, pemikiran, freedom of speech, percakapan, freedom of movement, pergerakan, kan. Jadi slogan-slogan yang boleh menyekatkan freedom ataupun kebebasan ini hendaklah kita eradicate daripada kawasan-kawasan pekerjaan itu untuk memudahkan atau mendapatkan hasrat kita. Prinsip yang ke-11, ini pun sama juga. Kalau kita kata, mesti sejam keluar 10,000 unit ataupun mesti sejam mesti mencapai 6,000 RM, contoh. Ini kan memberikan tekanan kepada kita semua, kan, bukan sahaja pekerja tapi pihak majikan, pihak organisasi dan pihak tertentu, ya. Ini memberi tekanan. Jadi ingat tadi kita sebut kepada fear, tekanan ni adalah juga boleh menimbulkan fear. Jadi kita tidak mahu ada fear dalam konteks begitu, ya. So kita carilah cara-cara yang mengelakkan daripada ada fear, gitu. Okey, seterusnya kita lihat pada prinsip yang ke-12, iaitu singkirkan penilaian.
annual kita sebut sebagai assessment, ya. Kerana ini juga memberikan satu negatif impact yang negatif kepada pekerja, pada syarikat, kerana sistem merit ya, kita panggil sistem merit lah ya, bila bercakap tahunan dan sebagainya, itu akan menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang kita ingin majukan ataupun menjayakan kita punya rancangan pelaksanaan sistem kualiti ni. So, kita elakkan ataupun singkirkan. Prinsip yang ke-13 adalah kita tekan kepada ilmu pendidikan. Ini latihan. Ya, latihan demi latihan, demi latihan, demi latihan. So, program peningkatan kendiri. Kan? Kita tingkatkan diri sendiri dalam bidang tugas-tugas yang perlu kita laksanakan. Self-improvement programs disebutkan dalam bahasa Inggeris, lebih mudah disebut, tapi ialah kita panggil sebagai kendiri, program peningkatan kendiri. Yang ke-14 ya, kita sebutkan prinsip yang terakhir, iaitu libatkan semua perangkat pekerja dalam fasa transformasi. Banyak kali kita dengar transformasi. Jadi kita akan lihat semua perkara yang penting untuk proses fasa transformasi. Jadi saya rasa jangan panjang-panjang sangat, nanti kita akan susah nak catch up. Jadi untuk kali ini saya rasa memadai dululah di situ. Sebagai perpisahan, musim tenggujuh sudah tiba. Tahun baru tak lama lagi. Sekian dulu sembahan hamba. Esok lusa bersua lagi. Assalamualaikum.